Disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan buat diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian semua yang hadir dalam kisah seram alam jin. Aku rasa masih lagi sempat untuk aku ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang hadir. Aku mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kata-kata yang mengguriskan perasaan kalian semua tanpa aku sedar. Baik, kisah kali ini berlaku pada tahun 90-an, dikisahkan oleh nama samaran Rozlan. Aku singkatkan namanya Lan. Tuan punya badan kisah ni berlaku pada musim perayaan Hari Raya yang ketiga. Lan ada 4 orang adik-beradik. Yang pertama yang sulung adalah abang dia, bermaus tahun di Johor dan dah berkahwin. Yang kedua, akak dia yang masih belum berkahwin. Lan adalah anak yang nombor 3. Dan yang terakhir, nombor 4, adik bongsu perempuan yang masih bersekolah menengah pada waktu ketika tu. Lan bekerja di Kuala Lumpur, tinggal serumah dengan akak dia yang juga bekerja di Kuala Lumpur. Tempat kerja lain-lain tapi tinggal serumah sebumbung. Bapa Lan dah meninggal dunia, jadi di kampung tinggallah mak Lan bersama dengan adik bongsu perempuan dia ni. Okey, setakat ni faham ya rantaian anak beranak ni. Raya tahun tu abang sulung kepada Lan ni yang tinggal di Johor ni memang minggu pertama raya tak dapat balik kampung disebabkan giliran beraya di rumah isteri dia pula. Tapi si Lan dan kakak dia ni pun sama. Dari raya pertama sampai raya ketiga tak dapat juga balik beraya di kampung disebabkan tak dapat cuti kerja. Apa lagi? Tak ke merajuk mak dia orang ni, masing-masing anak tak dapat balik beraya awal. Bila lah call mak dia, tak nak jawab. Di mesej pun mak dia tak nak balas. Yang jadi perantaraan adik perempuan dia je lah. Memang merajuk habis mak dia. Daripada raya pertama sampailah raya ketiga memang tak nak angkat call, balas mesej pun tak nak, merajuk. Masa raya ketiga tu balik je dari kerja, terus si Lan dan kakak dia packing baju, kelang kelibut, bergegas balik ke kampung. Malam tu juga mau taknya kelang kelibut, mak di kampung dalam merajuk. Kena balik cepatlah nak pujuk kan. Dah macam pantun. Buat pengetahuan kalian semua, perjalanan daripada Kuala Lumpur ke kampung Lan ambil masa lebih kurang dalam 5 jam lebih. Agak-agak kalian, di manakah lokasi kampung diorang ni? Aku tak peduli. Kalian buatlah andaian sendiri. Tak penting pun lokasi tu di mana. Janji balik kampung nak beraya. Mereka balik malam tu naik kereta Silan ni lah. Kereta kancil 650cc. Memang tak laju lah kan. Lembab. Disebabkan dah kelam kelibut sangat, Lan dengan kakak dia ni lupa nak bawa charger phone. Walhal itulah yang paling penting pun. Semata-mata bawa baju raya dan juga jajan untuk mak dan adiknya di kampung. Jadi sepanjang jalan 5 jam lebih tu, masing-masing bateri dah red alert. Bukan red alert game tu, tapi dah amaran merah. Anytime boleh padam. Tapi memang ya, dalam perjalanan balik ke kampung, kedua-dua bateri dia orang ni masing-masing padam. Jadi berserah je lah. Tapi walau apa pun, mereka ni memang dah maklumkan pada adik dia di kampung yang mereka akan balik beraya pada malam raya ketiga. Jadi tak adalah nanti nak surprise-surprise bagai semua. Takut lain pula jadinya dengan maknya yang merajuk. Hancur. Alhamdulillah, Lan,
kakak dia berserta dengan kesungguhan kereta kancil 650cc tu sampailah juga di kampungnya dengan selamat. Alhamdulillah. Jam menunjukkan 2 pagi. Masa tu suasana di kampung memang dah gelap gelita. Jiran-jiran semua dah tutup pelita masing-masing, termasuklah pelita di rumah Mak Lan ni pun dah ditutupkan, dah dipadamkan. Jam dah 2 pagi kot. Kampung zaman 90-an pada waktu ketika tu tak sama macam zaman kampung yang era zaman sekarang ni. Moden. Kunci rumah maknya ni memang Lan ada simpan kunci spare. Jadi tak perlulah nak panggil-panggil, nak ketuk-ketuk rumah suruh buka pintu. Biarlah mak dia dan adik dia tidur dengan lena. Masa Lan buka pintu, masa Lan dan kakak dia masuk ke dalam rumah, ruang tamu ketika tu gelap. Hanya lampu dapur je dibiarkan buka. Dekat ruang tamu waktu tu gelap. Tapi pada waktu ketika tu, TV yang di ruang tamu ni sedang switch on menyala dan ada orang sedang baring dekat atas sofa yang tengah menghadap TV tu. Lan dengan kakak dia tak nampak pun muka orang yang tengah baring tu, disebabkan sofa tu menghadap TV dan membelakangkan pandangan diorang berdua ni. Cuma yang pasti memang ada orang baring dekat sofa rotan tu. Tapi walaupun gelap, disebabkan cahaya dari TV tu yang memperlihatkan hujung bantal sofa rotan tu disandarkan, dijatuhkan, diletakkan di sisi hujung sofa tu. Jadi nampaklah badan dan juga kepala orang yang sedang baring di atas sofa rotan ketika tu. Dari susuk badan memang sah, itu memang adik perempuan diorang berdua ni yang tengah tertidur di atas sofa di depan TV. Okey, sebelum aku teruskan lebih jauh daripada apa yang aku faham, maka aku akan beri sedikit gambaran details untuk kalian semua supaya mudah untuk kalian lebih menghayati situasi ni. Ini penting ni, dengar dan lihat baik-baik. Lan dan kakak dia buka pintu rumah. Pertama yang dia nampak adalah ruang dapur yang lampunya dibiarkan buka. Ruang tamu berada di sebelah kanan mereka ni. Ruang tamu masa tu gelap. Tetapi disebabkan TV sedang switch on, maka nampaklah sedikit penglihatan berdekatan TV tu. Termasuklah sofa rotan yang dimasukkan. Ruang tengah adalah ruang meja makan. Yang memisahkan ruang makan dengan dapur adalah dinding batu. Bilik yang pertama di sisi kiri yang satu ruang dengan ruang tamu adalah bilik kakak dan adik perempuan Lan. Kemudian bilik yang kedua yang seiring dengan ruang meja makan adalah bilik abang sulung dan juga bilik si Lan ni lah. Bilik yang ketiga iaitu bilik yang paling hujung satu ruang dengan dapur adalah bilik mak serta arwah ayah Lan. Tandasnya di mana pula? Tak dinyatakan tandas tu kat mana. Aku rasa mungkin kat luar rumah kot. Wallahualam. Tapi yang segi 4 hitam ni. Segi 4 hitam ni. Tu nanti aku terangkan. Apa benda segi 4 hitam ni. Biar kekal misteri dulu. Okey, sambung semula adik perempuan dia yang tengah tidur dekat ruang tamu tadi tu. Lan dengan akak dia biarkan adik dia tidur di sofa. Tak nak kejutkan, termasuklah TV tu pun dibiarkan switch on. Tak nak ditutup. Yang paling penting adalah diorang berdua ni nak letakkan barang masing-masing dulu di bilik masing-masing. Kemudian cadangan sila ni nak tak nak kena kejutkan mak dia malam tu juga sebab nak minta maaf, nak peluk-peluk cium, nak pujuk lah tu. Lan letakkan barang-barang dia di bilik dia. Kemudian lepas tu Lan keluarkan phone dari poket seluar dia dengan harapan nak pinjam charger phone adik perempuan dia ni. Masa Lan keluar dari bilik dia nak menuju ke bilik kakak dia nak sebab dia pinjam charger phone tu, masa tu belum sempat Lan sampai ke bilik kakak dia, tiba-tiba kakak dia ni keluar dari bilik dalam keadaan kelang kabut sungguh-sungguh sambil memegang telefon di tangan dia. Belum sempat Lan nak ajukan soalan pada kakak dia ni, kakak dia dah terlebih awal dulu bagi jawapan kepada si Lan ni. Ni contoh dialog yang digambarkan kepada aku. Dengarkan baik-baik.
Lan. Cuba Lan, tengoklah mesej ni Lan. Tengoklah. Kamu ni dah kenapa Kak Ngah? Lan yang dalam keadaan pelik tu, dia rampas handphone daripada tangan kakak dia ni, terus baca mesej yang dimaksudkan. Mesej tu berbunyi macam ni. Mesej ni lah phone-nya. Call tak dapat. Nak bagi tahu Mbah Mek Som meninggal. Petang tadi meninggalnya. Jadi malam ni nanti Wak Lanang ambil dekat rumah. Kalau dapat mesej ni nanti nak datang, mainlah datang sini. Saudara mara semua kat rumah Wak Lanang ni. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Meninggal dah Mbah Mek Som tu. Habis tu yang Kak Ngah kabut semacam tu dah kenapa? Terkejut aku. Okey, ini yang suspend ni. Kalian dengar ya apa yang dikatakan akak dia ni. Ish, kamu ni bodoh betul lah Din Lan. Oi, cubalah kamu tengok tu. Siapa yang kirimkan mesej tu? Aku pula yang dibodohkan. Adik? Kenapa adik yang... Okey, masa ni apa yang digambarkan kepada aku? Lan, masa baca mesej ni, dia automatik terus terbayangkan siapa yang dekat sofa depan ruang tamu tu. Walhal, adik perempuan dia mesej kata mereka dekat rumah Mbak Lanang. Tapi kalian semua yang membuatkan Lan paling seram adalah, aku nak kalian faham situasi ni. Macam ya, masa Lan baca mesej dalam phone di tangan dia tu, dia sedang tunduk ke bawah melihat mesej di phone tu. Macam ni dia phone dia baca. Kemudian lepas tu dia nak berdialog dengan kakak dia, dia angkat kepala, dia tengok muka akak dia di depan dia. Macam ni dia angkat, dia tengok muka akak dia. Dia berdialog lah. Kemudian bila selepas kakak dia kata, bodohlah kamu ni adik Lan oi. Cuba tengok siapa yang kirimkan mesej tu. Masa ni Lan tundukkan sebelah muka dia, melihat dan membaca mesej di phone di tangan dia tu. Macam ni dia tengok balik. Masa Lan tengok, dia dapat tahu siapa yang hantar, yang kirimkan mesej tu. Dia nak tengok balik ke muka kakak dia. Masa ni lah ketakutan Lan sampai ke kemuncaknya. Sebab muka kakak dia yang tadi seakan-akan takut, tiba-tiba muka akak dia, masa dia tengok balik muka akak dia, muka akak dia 100% berubah. Mata kakak dia ni terbeliak bulat, besar macam nak tersembul keluar macam tu. Ya Allah. Masa mata kakak Lan ni terbeliak, tersembul nak keluar ni, masa tu mata kakak dia ni bukan pandang pada Lan, tapi memandang ke atas kepala Lan. Tak lama, dalam 4-5 saat macam tu je. Situasi tu, lepas tu kakak dia ni tarik tangan Lan dengan kuat, mengheret tangan si Lan ni, terus keluar rumah. Pada waktu ketika tu juga, masa nak keluar rumah tu, Lan memang tak tolehkan muka dia nak pandang ke ruang tamu. Tidaklah, memang Lan tak pandang pun. Sebab Lan dah tahu dah jawapannya apa. Mesti tak ada orang punya dekat ruang tamu. Ataupun tiba-tiba benda tu menonjolkan rupa bentuk yang lain pula. Daripada dia tengok, lebih baik dia keluar dengan kakak dia tanpa tengok, hindarkan, hiraukan apa yang ada dekat ruang tamu tu. Biarkan. Sampai dia luar rumah, kakak Lan terus out of service, shutdown, pingsan. Lan yang sedang terpinga-pinga tak fikir lain dah. Nak masuk rumah balik? Memang taklah kan. Solusinya, Lan berlari ke rumah jiran sebelah. Tak jauh, dalam 20 meter macam tu. Pukul 2 pagi lebih ni. Ketuk-ketuk jiran sebelah. Nak buat macam mana kan? Memang dah tak ada cara lain. Jiran yang terjaga ni pun keluar daripada rumah. Tengok Lan, tengok kakak yang terbaring tu, yang dah pensan tu, papa akak dia. Kemudian mereka jiran ni bawa masuk mereka berdua ni, masuk ke rumah mereka, iaitu jiran sebelah ni lah. Lan ceritalah lebih kurang pada jiran sebelah rumah ni. Jiran sebelah rumah Mak Lan ni sebaya tua macam Mak Lan. Jiran kampung ni memang orang-orang surau, jadi mereka tahulah macam mana nak buat, nak sedarkan orang pensan lemah semangat ni. Bila akak Lan dah terjaga, bangun dari pensan ni, auto menangislah akak Lan ni. Yelah kan, mana taknya semangat dah down. Jadi malam tu mereka berdua bermalam di rumah
jiran sebelah. Keesokan harinya, Lan dan kakak dia memang tak masuk rumah mak dia. Mereka ambil keputusan untuk tunggu sampailah mak mereka pulang, barulah mereka berani nak masuk rumah tu balik. Lan ni call adik dia, tanyalah bila mak nak balik, bila mak nak pulang. Lan tak cerita ke apa dengan apa yang telah berlaku pada malam tu. Jadi petang tu mak mereka pun sampai menaiki kereta Wak Lanang. Dengan Wak Lanang dia terkejut maknya sebab apa dibuat anak-anaknya dekat rumah jiran sampai tak nak masuk rumah sendiri. Masa mereka berkumpul di rumah jiran ni, masa inilah kakak Lan buka mulut. Dia ceritakan semula apa yang telah berlaku, apa yang membuatkan dia shut down pensan malam tu. Begini kisahnya. Flashback. Akak Lan bagi tahu masa dia cakap pada Lan, bodohlah kau ni adik Lan, cuba tengok siapa yang kirimkan mesej tu. Masa muka Lan mengalihkan pandangan dia daripada meratap muka akak dia, ya, memandang semula ke handphone di tangan dia. Okey, pada waktu ketika ni muka akak Lan memanglah menghadap, ya, memandang ke arah Lan. Tetapi anak mata kakak Lan ni dapat menangkap macam ada sesuatu pergerakan di belakang Lan. Ya, pergerakan di belakang Lan. Akak dia melihat ada sesuatu yang keluar dari atas loteng rumah mak dia. Kita rujuk semula gambaran ni. Kakak dia dalam posisi melihat dapur yang petak warna hitam. Warna hitam nilah kedudukan posisi loteng rumah mak dia. Tahu tak loteng tu apa? Loteng tu jalan masuk ke dalam ruang bumbung rumah. Itulah yang dinamakan loteng. Kalian nak tahu apa kakak dia nampak? Apa yang keluar dari loteng tu? Yang keluar dari loteng tu adalah segumpal rambut, kemudian disusuli dengan kepala dan raut muka. Kepala dan raut muka yang keluar dari loteng tu dalam keadaan secara terbalik, mata bulat tajam memandang ke arah kakak Ladi sambil mulut tersenyum luas. Macam tu. Gumpalan rambut, kepala, muka, apa yang dikatakan, apa yang digambarkan oleh kakak Lan ni ketika benda tu menjenguk dalam keadaan terbalik daripada loteng tu, pada waktu ketika kejadian tu berlaku, bukan sekejap je tau, tapi keadaannya statik kekal kat situ. Masa ni lah kakak Lan menggigil dan terus tarik tangan Lan dengan kuat, meluru keluar rumah, kemudian shut down out of service pensan. Aku rasa mungkin sebab ketakutan dan terkejut yang teramat sangat. Terkejut Lan dengar apa yang disampaikan oleh kakak dia. Bukan Lan je, semua sekali yang dengar dekat rumah jiran ni semua terkejut. Mak Lan pula mengucap panjang, Subhanallah, Astaghfirullahalazim, La ilaha illallah. Tiba-tiba kalian semua, Mak Lan ajak walak. Adalah pula bunyi burung dekat luar studio aku ni. Tengah malam kot. Okay, sorry. Gangguan. Okay, kita teruskan. Serius. Tiba-tiba kalian semua, Mak Lan ajak Wak Lanang untuk terus masuk semula ke rumah dia. Lan pun ikut sama, kecuali kakak dan adik perempuannya tak berani. Masih lagi tinggal di rumah jiran sebelah. Mak Lan masuk bilik dia dekat dapur. Kemudian mak dia keluar semula sambil memegang sesuatu kat tangan dia. Mak dia masa tu tengah pegang satu sampul surat yang besar, yang dalamnya macam ada isi barang. Sebab sampul surat tu berbonggol benjol isinya, jadi mesti ada sesuatu dalam sampul surat tu kan. Mak Lan ni serahkan sampul surat berisi barang tu pada Mbah Lanang. Kata Mak Lan, Nang, ni bungkusan ni minggu lepas Mek Som dia pesan ke aku, suruh bagi sampul surat ni dekat anak dia. Aku tak tahu apa isinya ni, Nang. Jadi kamu nanti bagilah pada anak dia yang dekat Perlis tu, ya. Amanah ni dari arwahnya Mek Som ni.
Aku tak nak bagi. Aku rasa aku tak kuat, Nang. Kau bagi, Nang. Kau sampaikan, ya, Nang, ya. Kemudian tak lama lepas tu, Imam Surau pun datang rumah mak dia. Kebetulan bila semua dah ada berkumpul, mereka bersepakat untuk membuat bacaan Yasin. Alang-alang dah hari raya keempat, apa lagi mak dia ni pun hidangkanlah juadah makanan raya untuk semua yang hadir pada malam tu. Akak Lan alhamdulillah dah berangsur pulih semangat dia. Rumah Mak Lan ni pun okey, tak ada sebarang masalah lagi dah. Tapi selepas dari kejadian tu, mak diorang ni tak pernah pun sembang, tak pernah pun petik pasal apa yang berlaku pada hari tu. Kalau ditanya soalan berkaitan kejadian malam tu, mesti mak dia diam membisu ataupun saja buka cerita, tukar topik lain. Tak nak cerita pun pasal apa yang berlaku. Tapi kalian semua, daripada apa yang dikatakan oleh si Lan ni, Lan pernah dimaklumkan oleh Mbah Lanangnya. Katanya punca adalah daripada apa yang ada di dalam sampul surat tu. Apakah isinya tak diberitahu pula. Hanya dikatakan, itulah yang menumpang di rumah mak kamu. Nasib baik disingkirkan awal sebelum keadaan menjadi tenat dan bernanah, kata Mbah Lanang Silan ni. Saja je aku buat suara macam tu, nampak teri sedikit. Inilah kisah yang disampaikan Razlan, gangguan hantu raya malam ketiga. Kalian kena faham, kena tahu setiap apa yang dibualkan oleh kita semua. Sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang secara umumnya majoriti masyarakat Melayu yang menggelarkan jin ni adalah hantu, secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni. Tidak terkecuali di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Maka wajarlah kita mendindingkan diri kita dengan bacaan-bacaan surah-surah Al-Quran, insyaAllah. Terima kasih kerana sudi menonton dan mendengar. Aku mohon jasa baik kalian semua yang hadir untuk tekan button subscribe supaya kita semua boleh menjadi satu keluarga dalam versi alam maya, keluarga kisah seram alam jin. Sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri musim terkejut bagi tahun 2022. Yang mana faham tu fahamlah kenapa aku katakan Hari Raya Musim Terkejut 2022. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bersua lagi dalam topik bicara kisah-kisah seram yang lainnya dalam Kisah Seram Alam Jin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.